Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini nak menyambung bagi pendidikan ibadat darjah 5. Hari ini kita nak lihat pada muka surat yang ke-34, 35, 36, 37, yang 39 hingga 40. Okey. Tajuk kita sujud sahwi. Sebelum ni kita dah masuk pada tajuk perkara yang membatalkan solat. Untuk hari ini kita lihat pada muka surat 34, iaitu tentang sujud sahwi. Saya besarkan lagi supaya nampak. Sebelum tu kita pelajar sekian semua, saya dah bagi jadual terkini. Jadual tu iaitu saya gabungkan dengan perkara lain lagi. InsyaAllah kita cuba ikutlah kalau mampu, semampu-mampunya lah. Dan pelajar-pelajar saya harap dapat mengikut juga pembelajaran dengan menonton video. Kenapa saya kata kita elok menonton video ni? Sebabnya yang pertama sekali kita tak payah nak membaca sangat. Dah ada orang lain yang tukang baca, dengar saja apa yang saya baca dan kita dapat ilmu. Lepas tu boleh buat apa-apa sambil mendengar. Sambil tu lepas tu kalau saya suruh buat tugasan, buatlah tugasan. Baik, di sini iaitu sujud sahwi. Kita tengok mana tempat akan melakukan sujud sahwi. Di sini kata sini iaitu tertinggal rukun, tertinggal sunat ab'ad dan hayat. Kemudian dua benda tu lah. Kemudian ada bab-bab syak. Kemudian lupa, ini bab sunat ab'ad. Kemudian bab imam dan makmum yang ada melakukan kesilapan. Kemudian habisnya muka surat 40. Kita baca muka surat yang ke-34. Sujud sahwi ni, sujud lah. Sahwi ni maknanya lupa. Pengertian sahwi dari segi bahasa ialah lupa atau lalai. Ni benda ni akan sesuatu. Manakala yang dimaksudkan dengan sahwi di sini ialah kecacatan solat yang dilakukan seseorang ketika bersolat sama ada disengajakan atau terlupa. Oleh itu sujud yang dilakukan di penghujung solat ini dinamakan menjadi penutup kepada kecacatan tersebut. Jadi ini penerangan. Kalau ditanya apa makna sahwi, sujud kerana terlupa ataupun terlalai dalam melakukan ibadat solat, ibadat di dalam solat, ataupun sujud kerana kecacatan yang ada dalam solat. Saya ulang balik, sujud kerana lupa atau kecacatan yang ada dalam solat. Baik, di sini okey, macam mana nak melakukan sujud sahwi ni? Sebenarnya sujud sahwi ni dalam kitab tu, dia ada kitab ibadat yang lain bukan yang kita baca ni, menyatakan bahawa bacaan ini tidak ada sumbernya, bukan bersumberkan hadis, bukan bersumberkan Al-Quran. Jadi kalau saya buat juga sujud sahwi, tapi saya tak baca ni, saya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa saya baca tu? Sebab itu lebih kuat lah. Yang ini dia suruh baca ini, kita belajar saja. Sujud sahwi ialah 2 kali sujud. Walaupun banyak perkara yang terlupa dalam solat, sujud sahwi wajib diniatkan dan dilakukan sebelum memberi salam, iaitu selepas membaca tahiyat akhir, kita pun sujudlah 2 kali. Sujud sekali kita baca subhana man la yanamu wa la yasu, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Tertinggal rukun. Ini bab yang pertama, iaitu melakukan, kenapa kita perlu melakukan sujud sahwi, iaitu kerana tertinggal rukun. Satu, seorang yang tertinggal rukun solat tidaklah boleh diganti dengan sujud sahwi, tetapi wajiblah melakukan rukun yang tertinggal itu dengan segera apabila teringat. Okey, dia buat dulu rukun tu. Maknanya contohnya, dia tidak melakukan rukuk. Sebelum dia dapat sujud, hendaklah dibuat rukuk tersebut sebelum sujud, contohlah. Akan tetapi jika dia terus saja sujud, maka solat itu hendaklah diteruskan dan ditambahkan 1 rakaat lagi. Okey, ini cerita bab tertinggal rukun. Baik, kita baca teruskan. Jika berpanjangan perkara yang terlupa sehingga ia melakukan perkara yang sama dengan perkara yang terlupa dahulu, hendaklah dia menganggap perkara yang sedang dilakukan itu sebagai gantian perkara yang tertinggal. Terlupa, rakaat terlupa apa, hendaklah dia anggap yang sedang dibuat tu, yang sedang dibuat adalah sebagai ganti yang tertinggal. Semayang laju sangat sehingga tak tahu berapa rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah rakaat berapa ni? Dia ingat-ingat rakaat kedua. Hendaklah dia dilakukan tu sebagai ganti yang tertinggal itu. Segala amalan antara rukun yang tertinggal dengan yang digantikan tidak diambil kira, tetapi hendaklah dilakukan yang tertinggal daripada solatnya. Benda ayat ni 3 di sini pula tu, macam ada kesilapan typing.
Tak apa, kita baca dahulu. Jika seseorang terlupa rukun dan menyedari selepas salam dalam masa yang hampir mengikut uruf kebiasaan, kata qil ni kata dua kali, diiktibarkan pada kadar, diiktibarkan ni diisyaratkan pada kadar masa dialog antara Nabi dan Zul Yadain, orang yang mempunyai dua tangan. Wajib ia lakukan. Ini ceritanya sebenarnya ada tertinggal ni, macam ada kesilapan dalam kitab ni, iaitu dia Nabi Muhammad SAW solat zuhur 4 rakaat, tapi dia buat 2 rakaat sahaja. Kemudian Nabi memberi salam. Kemudian ni dia iktibarkan masa dialog tu, sahabat pun menegur, Zul Yadain menegur Nabi, wahai Nabi, awak buat solat 2 rakaat saja. Nabi tak ada pun cakap 4. Tak, Nabi terus bangkit dan menyambung 2 rakaat lagi. Maknanya kadar masa tersebut adalah perbualan menegur itu saja. Nabi terus bangun dan menyambung solat tersebut. Ini ada tertinggal, ini perkataan ni pun tertinggal. Jadi di hujung solat tersebut barulah dilakukan sujud sahwi. Bukannya tak buat langsung rukun tu dibuat, iaitu diganti. Sini disebut diganti. Kemudian di hujung solat tu dia buatlah sujud sahwi. Baik, ini bab yang kedua. Kitab kita ni ada salah cetak kan. Tertinggal sunat ab'ad atau sunat hayat. Jika ditinggalkan perkara sunat ab'ad, sunat melakukan sujud sahwi, manakala meninggalkan sunat hayat tidak dituntut sujud sahwi. Ini sunat terbagi dua, ab'ad dan hayat. Ab'ad ni sunat yang hampir kepada macam wajib, hayat ni sunat kepada perhiasan. Kita dah belajar, iaitu membaca iftitah, membaca tasbih, itu adalah sunat hayat. Mengangkat tangan, meletakkan tangan di pusat, itu adalah sunat hayat. Ab'ad ni iaitu membaca doa kunut, membaca tahiyat awal, itu adalah sunat ab'ad. Maka hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Kemudian perkara yang lain sunat sujud sahwi, perkara-perkara lain yang sunat sujud sahwi. Perkara lain yang sunat sujud sahwi adalah seperti berikut. Ini muka 35 sambung. Ini bab kenapa hendak melakukan sujud sahwi, kenapa perlu melakukan sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad. Meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad kerana terlupa atau sengaja. 2. Mengerjakan perkara yang membatalkan solat. Mengerjakan perkara yang membatalkan solat dengan sengaja, tidak batal kerana lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal atau duduk antara dua sujud dengan terlupa. Ini babnya lupa. Dan bercakap sedikit atau termakan sedikit atau melebihkan rakaat kerana terlupa. Akibat keadaan itu disunatkan sujud sahwi. Dia pun terlupa, yang dia sedang rukuk, dia terus cepat-cepat sambung solat dia. Dia hujung solat tersebut dia melakukan sujud sahwi. Baik. Yang ketiga, ini sebab melakukan sujud sahwi lagi, memindahkan qauli. Qauli ni rukun bacaan. Memindahkan perkara qauli berikut kepada bukan tempatnya secara sengaja atau tidak sengaja. 1. Qauli yang menjadi rukun, contohnya membaca surah Al-Fatihah atau tasyahud akhir, bukan pada tempatnya. Membaca Fatihah di ketika duduk kerana berangan. Kerana berangan. Habis apa yang nak buat? Teruslah dia sambung solat tersebut, berhentikan membaca Fatihah ketika duduk, dan solat dia ingat di sampai mana, kemudian di hujung dia hendaklah sujud sahwi. Ba, qauli yang merupakan sunat ab'ad, seperti memindahkan tasyahud awal atau qunut bukan pada tempatnya. Ketika duduk juga dia pun baca doa qunut, dia pun tersilap. Dia bila teringat hendaklah bangun dan terus sambung. Kemudian di hujung melakukan solat sujud sahwi. Qauli yang berbentuk sunat hayat, seperti membaca surah pada bukan tempatnya. Ini walaupun sunat hayat, tapi dia perbuatan dia buat membaca surah, seperti ketika rukuk dia baca surah inna anzalna fi, dia terlupa. Kemudian dia bangkit terus solat biasa, di hujungnya dia melakukan sujud sahwi. Akan tetapi ini kalau contohnya rakaat ketiga dan 4 solat zuhur asar, dia belum membaca surah lagi, boleh baca surah pada rakaat ketiga atau yang keempat. Kenapa dia tak baca surah? Yang pertama mungkin dilupa pada rakaat pertama, yang kedua pun dilupa, dia bacalah surah di rakaat ketiga dan yang keempat. Yang keempat, bab syak. Syak kita dah tengok tadi. Sunat ab'ad, buat perkara yang membatalkan, termakan, terminum, salah letak, salah bacaan. Syak, yang keempat syak. Yang keempat syak, meninggalkan sunat ab'ad. Syak meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu, seperti syak pada ini dia syak ni maksud dia iya ke tak iya ke, macam itu.
Qunut atau tasyahud awal sudah dibacanya atau tidak? Dia syak, dah baca belum? Begitu juga seseorang yang syak sama ada meninggalkan qunut atau tasyahud awal dalam solat witir separuh kedua dalam bulan Ramadan kerana diniatkan untuk melakukan solat. Ini syak dalam melakukan sunat ab'ad. Kemudian ni syak lagi, bab syak ni memang banyak. Syak bilangan rakaat, mengesyaki bilangan rakaat yang berkemungkinan lebih sama ada ditunaikan 3 atau 4 rakaat. Bagi solat yang 4 rakaat, wajiblah ditambah 1 rakaat lagi kerana asalnya tidak ia melakukannya. Ia sedang melakukan solat, dia sudah berada pada rakaat ketiga. Kemudian dia pun fikir, 3 ke 2, 2 ke 3 ni. Hendaklah dia ambil yang kurang, iaitu 2. Macam itu. Dia terus solat macam biasa. Okey, ataupun 3 ke 4, 3 ke 4. Hendaklah dia ambil yang 3. Dan sunat sujud sahwi sekalipun hilang keraguannya sebelum memberi salam dan yakin bahawa adalah ia rakaat keempat kerana taraddud berbelah bagi ia pada lebihnya. Dia syak ni rakaat ni, maka hendaklah dia sujud sahwi pada ujungnya. Terlupa tasyahud awal, ini dia mengulang balik semula, iaitu bab meninggalkan sunat ab'ad. Okey, dia tak tersusun. Jika terlupa membaca tasyahud awal dan terus bangun sampai ke tahap yang membolehkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia kembali duduk untuk membacanya dengan sengaja serta diketahui perbuatan itu haram, batallah solat. Sebab apa dia batal? Kerana dia antara duduk dengan bangun itu adalah rukun yang komplit, itu lengkap. Kalau dia separuh bangun, tak sempat lagi berdiri, dia duduk balik, maka dia sah solatnya. Okey, ini dah berdiri tegak, dia dah kemudian dibaca Fatihah, kemudian dia duduk balik semula, dia menambah rukun. Yang kedua, jika terlupa membaca doa qunut dan terus sujud dengan letakkan semua anggota ke tempat sujud, kemudian dia kembali semula untuk membaca dengan sengaja serta diketahui haramnya, maka batallah solat. Dia bangun balik semula setelah dia sujud dengan sempurna, itu hukumnya batal. Ini termasuk dalam bab sunat ab'ad. Ini patut kat sini ni, dia berkecamuk lah. 1. Meninggalkan sunat ab'ad. 2. Perkara membatalkan solat. 3. Memindahkan bacaan. 4. Syak pada sunat ab'ad. Kemudian syak pada bilangan rakaat. Muka surat 38. Sambung lagi bab itu sujud, bab apa tadi? Tasyahud awal. Jika kembalinya itu kerana terlupa atau jahil dalam masalah di atas, tidaklah batal solat dan sunat sujud sahwi. Kalau dia tak tahu benda, tak ada apa-apa lah. 4. Jika bangun ia di tahap yang tidak membolehkan membaca Fatihah pada masalah terlupa membaca tasyahud awal, sunat ia kembali duduk untuk membacanya dan sunat sujud sahwi jika hampir bangunnya itu kepada qiyam, dan jika belum sampai ke tahap tersebut tidak disunatkan sujud sahwi kerana perbuatan itu dianggap sedikit pada uruf. Ini apa benda ni? Maknanya jika dia bangun sebelum dia teringat dah dia belum baca tasyahud awal, dia duduk balik semula, maka dia tidak batal solatnya, maka buat solatnya adalah sah, tak perlulah sujud sahwi. Tak apa. Kalau banyak tu kena sujud sahwi lah. Yang kelima, jika turun ia untuk sujud sahwi dan jika turun ia untuk sujud dan belum sempurna menghantar segala anggotanya ke tempat sujud, pada masalah terlupa membaca qunut, sunat ia kembali berdiri untuk membacanya dan sunat ia sujud sahwi jika ia turun sampai pada had rukuk, dan jika belum sampai ke tahap tersebut tidak disunatkan sujud sahwi kerana dianggap perbuatan itu sedikit pada uruf. Ni sama juga seperti nombor 4, iaitu perbuatan dia sebelum baca doa qunut, dia nak sujud, belum cukup nak sujud lagi, dia bangkit balik semula, kemudian dia membaca doa qunut. Dia tidak ada apa-apa, hukum solat itu adalah sah, bolehlah sujud sahwi di ujungnya. Kemudian bab makmum wajib mengikut imam. Tadi bab sujud sahwi. Baik, ini bab mengikut imam. Okey, kita sambung. Makmum wajib mengikut imam dalam setiap pergerakannya kecuali imam itu melakukan kesalahan yang membatalkan solat. Contohnya, apa saja imam buat, makmum wajib ikut. Tapi kalau perkara itu membatalkan solat, hendaklah tak boleh ikut lagi. 1. Imam tertinggal tasyahud awal dan sudah berdiri betul, kemudian kembali semula untuk menunaikan tasyahud awal yang tertinggal, maka dalam keadaan ini makmum tidak harus mengikut imam dan bertasyahud kerana tersalah, tetapi makmum dikendaki berdiri menanti imam. Okey, ini babnya. Kita boleh jangan ikut imam yang tersalah, berdiri terus saja. Okey, sebenarnya ada tambahan lagi ni, kita baca dahulu.
Yang kedua, bab tersalah mengikut imam. Imam salah, Allah minta maaf. Yang kedua, bersama imam atau belum. Jika imam sujud dengan sempurna, mengenakan 7 anggota tempat sujud, kemudian kembali membaca kunut sedangkan makmum belum lagi sujud, wajiblah makmum turun sujud tanpa membaca kunut bersama imam. Ini bab kunut ni sebenarnya kan sunat kan, sunat abad dalam mazhab Syafi'i. Imam terus sujud aja, makmum ikut sajalah. Baik, yang di sini tak ada sambungan, jadi kita tengok di sini. Kalau imam tersebut, okey, ini dalam bab sunat. Kalau imam tersebut menambah rakaat kerana lupa, kita dah duduk, dah nak duduk tahiyat akhir, dia bangkit, berdiri tegak, jadi rakaat yang kelima, kita haram mengikut imam. Kita hendaklah teruskan dengan membaca tahiyat akhir. Biarkan imam menambah rakaat yang kelima. Solat zuhur dia 5 rakaat, kita solat kita 4 rakaat. Kita berpisah dengan imam. Ini pun sebenarnya boleh juga kita berpisah dengan imam kalau bab itu adalah rukun. Ini bab sunat. Sunat ni, tasyahud awal tu sunat. Kita sambung pada sujud sahwi. Tertinggal sujud sahwi. Jika seseorang dengan sengaja meninggalkan sujud sahwi dan terus memberi salam, tidaklah boleh untuk kembali semula sujud sahwi sama ada jarak masanya panjang atau pendek mengikut uruf, mengikut kebiasaan. Kalau dah beri salam tu tak boleh buat apa-apa lagi dah. Dah tak payah sujud sahwi lagi dah. Hukumnya pun sunat. 2. Jika ia terlupa sujud sahwi dan terus memberi salam, kemudian teringat setelah berlalu jarak masa yang panjang mengikut uruf, tidaklah boleh kembali untuk sujud sahwi semula. Jika dalam jarak masa yang pendek mengikut uruf, hendaklah sujud sahwi setelah diniatkan kembali kepada solat. Ini dah beri salam ni tak payahlah nak fikir-fikir untuk buat solat sujud sahwi. Yang terakhir untuk hari ini, tersebut dan wajib ia memberi salam yang lain pula kerana ia dianggap kembali dalam solat kerana dengan sujud sahwi tersebut. Oleh yang demikian, jika ia berhadas setelah ia sujud sahwi dan belum sempat memberi salam yang lain, maka batallah solatnya. Jadi pelajar-pelajar sekalian, pada hari ini kita merujuk dan melihat balik semula. Sebenarnya ada pelajar yang dah buat dah dalam buku aktiviti. Saya belum lagi sebenarnya. Kita banyak benda yang kita baca, banyak penerangan, tapi tengok pelajar dah terus buat, tak apalah. Sujud sahwi ni sujud yang lupa, iaitu kerana kecacatan dalam solat. Kemudian dalam bab bacaan dia, subhana man la yanamu wa la yasu, boleh juga baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita kenapa melakukan sujud sahwi? Kita tertinggal rukun. Ini ada huraian yang kita baca. Sunat abad kita tertinggal, kemudian kita meninggalkan salah satu daripada sunat abad, ataupun kita memindahkan bacaan bukan pada tempatnya. Kemudian syak bilangan rakaat. Jadi pelajar-pelajar sekalian, semoga bermanfaat dan harapnya pelajar-pelajar semoga bertambah rajin untuk belajar. Jangan rasa malas, penat, dan jangan membuang masa. Kita teruskan belajar walaupun dalam keadaan yang begini, kerana sebenarnya pembelajaran itu memberikan kita manfaat. Yang pertama, satu, manfaat. Yang keduanya, ia adalah sebagai ibadat. Belajar, mendengar saja pun dapat pahala, dan tambahan pula lagi kita buat kerja. Jadi saya minta pelajar-pelajar sekalian, buatlah buku aktiviti, siapkanlah sampai pada tajuk sujud sahwi ni ya. Okay, buatlah dalam buku aktiviti, siapkan sampai situ. Kalau yang sebelum-sebelum tu belum siap, buatlah. Kalau yang sudah bertanda, semak balik semula. Mungkin ada yang kosong tak bertanda, saya semak. Ada yang kosong tak buat, saya tak tanda lah. Jadi isikan yang di situ. Kemudian saya minta pelajar hantar buku ini pada hari Khamis ini, insyaAllah pada pukul 4.30 petang. Khamis ya. 4.30 tak boleh, saya ada kelas. Lebih kurang dalam pukul 5 lah. Hantarlah pukul 5. Saya nak ambil sekali dengan 4.30 pun boleh, insyaAllah boleh. 4.30 boleh ambil buku dan juga ambil pendaftaran daya 1. Ingat dari Khamis minggu depan, hantarkan buku aktiviti pendidikan ibadat. Berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.